Dan kami meriwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda bersujud, maka baginda akan membacakan doa ini: Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarah wa syaqqa sam'ahu wa basarah tabarakallahu ahsanul khaliqin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat dan kurniaan yang diberikan, sama ada daripada nikmat iman dan Islam maupun nikmat taufik dan hidayah daripadanya. Pada malam ini kita masih lagi diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Ta'ala untuk dapat sama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib berjemaah, dan seterusnya kita diberikan peluang dan ruang semula untuk dapat kita menyambung kembali pengajian kuliah maghrib kita secara fizikal. Alhamdulillah. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung semula pembelajaran dan pengajian kita melalui kitab Al-Adhkar yang disusun dan dikarang oleh Al-Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Kita masuk ke dalam tajuk perbahasan pada siri kuliah kita yang tahun yang sudah lah. Dia masalah bila dah lama tak kuliah, tak ingat kat mana tempat berhenti, tuan-tuan. Seingat saya yang terakhir perbincangan kita tempoh hari adalah kita ada membincangkan dalam bab zikir-zikir yang dibacakan ketika rukuk dan sujud. Zikir yang dibacakan ketika rukuk dan sujud. Dalam bab sujud, seingat saya kita dah sentuh, cuma kita nak sambungan berkenaan dengan bab sujud ini. Baik. Berkatanya penulis kita, dan kami meriwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda bersujud, maka baginda akan membacakan doa ini: Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarah wa syaqqa sam'ahu wa basarah tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang bermaksud Allahumma laka sajadtu, ya Allah, ya Tuhanku, kepada Engkaulah aku sujud. Bila disebut laka sajadtu, maknanya ulama menyatakan pengkhususan sujud ini adalah hak yang khusus bagi Allah. Tidak boleh untuk kita sujud selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu hukum sujud ini dia adalah hak khususiyat yang dikhususkan secara mutlak kepada milik Allah Azza wa Jalla.
Kerana itu kita baca dalam ayat Quran, Allah mengistilahkan sujud kepada makna penyembahan. Sujud tu dia melambangkan kepada penyembahan. Kerana itu kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala sebut fasjudu lillahi wa'budu, dan sujudlah kamu kepada Tuhan kamu dan sembahlah dia. Maknanya sujud itu sendiri sebenarnya ia sudah pun memberikan pengertian penyembahan dan pengabdian kepada Allah. Dalam sepanjang pergerakan perbuatan fi'liyat di dalam salat kita, daripada kita qiyam, daripada kita rukuk, i'tidal dan sebagainya, sujud itu adalah perbuatan yang optima, yang paling optimum untuk melambangkan pengabdian. Berbanding qiyam kita, berbanding rukuk kita, berbanding i'tidal kita. Kerana itu diharamkan sujud di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun di atas tujuan hormat. Dia berbeza dengan syariat yang telah dibenarkan pada syariat nabi-nabi yang terdahulu. Seperti mana yang kita bacakan dalam surah Yusuf. Surah Yusuf. Ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kata baginda Nabi Yusuf alaihissalam, aku melihat matahari dan bulan dan 11 bintang-bintang itu datang dan tunduk sujud kepada aku. Yang memberi maksud Nabi Yaqub alaihissalam dan juga ibu tiri kepada Nabi Yusuf alaihissalam bersama dengan adik-beradik baginda Nabi Yusuf alaihissalam telah pun sujud kepada baginda dikala mana mereka bertemu kembali di Mesir. Jadi sujud di situ adalah sujud penghormatan. Sama juga sujud yang Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada baginda Nabi Adam alaihissalam. Itu dipanggilkan, sujud ni dia ada banyak jenis. Pertama, ulama kata namanya sujud takrimah. Ini sujud penghormatan atau kemuliaan. Yang kedua namanya sujud raf'ah. Sujud raf'ah ni maksudnya sujud untuk melambangkan kedudukan orang itu. Sujud untuk melambangkan kedudukan orang itu. Seperti sujud yang dibuat oleh Nabi Yaqub dan abang-abang Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf itu adalah sujud untuk melambangkan kedudukan, ketinggian Nabi Yusuf ke atas mereka. Adapun sujud para malaikat kepada baginda Nabi Adam AS adalah sujud penghormatan. Demikian juga yang ketiga dinamakan sebagai sujud ibadah. Ini sujud yang memberi maksud kepada erti penyembahan. Ini yang diharamkan dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada hadis Nabi, "Lau kuntu amiran linnas ayyasjuda la amartun nisa ayyasjudu li zawjihim." Kalaulah aku ini diberikan perintah untuk menyuruh manusia untuk sujud, nescaya akan aku perintahkan para isteri untuk sujud kepada suaminya. Bukan sujud sembah, sujud untuk hormat kepada suami. Tapi Nabi menggambarkan bahawasanya sujud itu tidak dibenarkan. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan umatnya, terutamanya para isteri, untuk sujud pada suami dia. Habis itu dalam hadis ada menyebutkan dua orang Yahudi. Dia datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus dia pegang kaki Nabi dan dia sujud. Kedua-duanya sujud di kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi membiarkannya.
Kalau betullah ia telah dimansuhkan, nescaya Nabi akan melarang. Sebab tu ada khilaf ulama dalam bab ni. Ada ulama kata sujud hormat ni masih kekal hukum. Jadi atas dasar itu pendapat ini mengatakan boleh seorang anak sujud di kaki ibunya. Bukan sujud penyembahan, tapi sujud penghormatan. Macam kita duk tengok cerita Melayu tu lah. Pergi kat kaki mak, minta maaf. Mak minta halal, pasal sebelum ni jadi anak derhaka. Kan? Ada pula cerita yang paling latest, sujud di kaki suami. Macam-macam lah. Dan seumpamanya. Sebahagian ulama mengatakan tidak. Ia telah dimansuhkan. Adapun sujud dua orang Yahudi kepada Rasulullah SAW dan Nabi membiarkan, itu Nabi tidak melarang kerana dibenarkan dalam syariat mereka. Kerana Yahudi itu belum masuk Islam. Yahudi yang datang kepada Nabi SAW itu belum masuk Islam. Dia datang, dia kata, apakah engkau Rasul? Ya. Apakah engkau yang bernama Muhammad yang dikhabarkan dalam Taurat? Ya. Mereka pun datang terus sujud. Tapi mereka tak mengucap lagi. Dan Nabi membiarkan. Kenapa? Kerana ia dibenarkan dalam syariat Nabi Musa AS. Jadi di situ ada perbezaan di kalangan para ulama. Ya, tetapi pendapat peribadi saya, jalan untuk menutup kepada sebarang yang boleh menjerumuskan manusia kepada penyembahan, walaupun pada asalnya mungkin tidak berniat penyembahan, tapi dia boleh membawa kepada jalan penyembahan. Kadang-kadang guru tak suruh anak murid sujud pada dia, tapi anak murid itu berniat untuk menyembah gurunya. Kerana syaitan akan menggelincirkan hati anak Adam. Maka jalan yang selamat adalah sadduz zari'ah, menutup jalan yang boleh membawa kepada kesyirikan. Itu pendapat yang pertama, yang tidak menggalakkan perbuatan itu dilakukan, apatah lagi dibiasakan. Macam setengah kita tengok di negara-negara, bila mereka nak bertemu dengan raja mereka, mereka kena sujud. Lama kelamaan, kalau tuan-tuan tengok di Thailand kan, orang nak jumpa raja Thailand, dia kena sujud. Kalau tuan-tuan baca dalam sejarah Ramses II, Firaun dia antara pemerintah yang pertama mengamalkan amalan begitu. Dia kata siapa-siapa nak jumpa dia kena sujud. Sebab dia adalah pemerintah tertinggi. Lama kelamaan, bila orang tiap kali datang sujud dia, akhirnya sampai kepada satu peringkat dia telah mengisytiharkan divinity, sifat ketuhanan bagi dirinya, dan kemudiannya dia menyuruh setiap sujud itu kepada dirinya bukan menjadi satu penghormatan, tapi menjadi satu pengibadatan. Ini asbab-asbab yang boleh membawa kepada hal tersebut. Baik. Kemudian disebutkan wabika amantu, dan hanya kepada engkaulah aku beriman ya Allah. Walaka aslamtu, dan hanya kepada engkaulah aku akan menyerahkan diriku, yakni ketaatanku kepadamu. Sajada wajhiya lilladzi khalaqah, telah sujud, aku telah menyujudkan wajahku ini kepada Tuhan yang menciptakannya dan yang telah membentukkannya dan yang telah menjadikan pendengaran bagiku, wa basarah, dan penglihatan bagiku. Maka maha suci Allah akan sebaik-baik pencipta daripada sekalian pencipta. Ini sebenarnya tuan-tuan, zikir ini boleh dibaca bukan sahaja dalam sujud sajadah, tetapi juga boleh dibaca dalam sujud biasa. Sujud kita dalam salat fardu atau salat sunat, zikir ini juga boleh dibaca. Tak semestinya kita baca zikir ini di dalam sujud sajadah.
atau sujud tilawah. Kerana dalam hadis ini kata Ali bin Abi Talib, baginda mengajarkan kepada aku zikir ini di dalam sujudnya tanpa disebutkan sujud untuk sujud apa? Tanpa disebutkan sujud untuk sujud apa. Cuma sebahagian para ulama, kenapa mereka memilih zikir ini sebagai zikir yang terbaik untuk dibacakan dalam sujud sajdah? Kerana ada padanya lafaz sajad. Bukan sajad yang tu. Tu sajad. Ni sajad. Kena beza. Ada lafaz sajad. Sajada wajhi, aku telah menyujudkan wajahku. Pengkhususan perkataan sajad itu, sujud tu. Oleh kerana itu, ia telah dipilih sebagai zikir yang terbaik untuk dibacakan dalam sujud tilawah atau sujud as-sajdah, iaitu ada 15 tempat di dalam Quran atau 14 tempat di dalam Quran. Ada khilaf, ada satu lagi tu ulama khilaf, apakah dia termasuk dalam sujud sajdah atau tidak termasuk. Jadi kalau orang tu kata, ustaz, saya tak hafal lah, panjang sangat zikir ni, jadi sujud sajdah saya nak baca apa? Kalau dia tak tahu nak baca apa, dia boleh baca bacaan sujud di dalam solat yang biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tak ada masalah. Cuma kalau dia hafal, lebih baiklah. Jangan pula kita kata kalau kamu sujud tilawah, sujud sajdah, kamu baca zikir tak sah. Ini tak betul lah. Kerana sujud tilawah itu sendiri pun sunat, dan bacaan padanya juga adalah sunat. Jadi mana boleh kita membatalkan sesuatu salat kerana meninggalkan amalan yang sunat. Ini melanggari kaedah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Baik. Jadi lepas ni kalau tuan-tuan nak bagi ingat, kita bagi tahu ke anak-anak kita, masa sujud sajdah baca doa ni. Tapi nak tunggu sujud sajdah ni hari Jumaat je. Nak harap masa PKP ayah dia buat sujud sajdah, tak ada. Ayah dia bawa sajadah je. Pasal tak apa. Jadi anak tu nak latih baca zikir ni susah lah. Kita bagi tahu kat dia, dia bawa dalam sujud biasa pun tak ada masalah. Kerana makna pada zikir itu dia boleh diterjemahkan bacaannya juga di dalam sujud-sujud yang lain. Baik. Dan kami meriwayatkan dalam sebuah hadis yang lain dalam kitab Sunan daripada Auf ibn Malik, yang sudah pun kami bawakan riwayatnya dalam bab rukuk, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah membacakan zikir ini di kala sujudnya. Maknanya zikir dalam sujud ni ada macam-macam lah tuan-tuan. Ya, ada pelbagai. Kalau siapa nak zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sebenarnya waktu sujud tu memang waktu zikir. Cuma afdalnya dia baca zikir yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau dia tak hafal, dia bawa masuk Islam, dia hanya tahu subhanallah, subhanallah, dia nak baca yang itulah di dalam sujudnya, tak ada masalah. Kerana itu adalah tempat zikir. Kerana sujud itu adalah merupakan tempat dua, zikir dan doa. Kalau zikir pun dia tak hafal, dia hafal doa je, dia boleh doa ketika mana dia sujud. Dia boleh berdoa ketika mana dia sujud. Kerana ada dalam hadis Nabi SAW menyatakan, ijtahidu fi du'aikum, bersungguh-sungguhlah kamu di dalam berdoa, yakni ketika mana kamu sedang sujud. Kerana ketika itu adalah keadaan waktu yang paling hampir kamu dengan Tuhanmu. Keadaan yang paling hampir kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia absolute submission. Kita bila sujud tu,
kita betul-betul menghinakan diri kita dengan sehina-hinanya. Kerana kita tengok posture ketika kita sujud, kita meletakkan wajah kita separa dengan lutut dan juga kaki. Sebab tu kalau orang marah kat kita, dia kata otak di lutut ke? Maknanya otak yang tak boleh dipakai lah. Bahkan kita telah pun meninggikan punggung kita berbanding daripada wajah kita yang kita muliakan. Sebab tu dalam semua perbuatan yang kita lakukan fi'liyat di dalam salat, yang paling Allah suka sujud. Sebab itu dalam setiap rakaat, perbuatan af'al, rukun, perbuatan bagi salat yang Allah suruh kita buat 2 kali, hanya senya sujud. Melainkan dalam salat gerhana. Gerhana lainlah. Qiyam 2 kali, rukuk 2 kali, sujud 2 kali. Tapi kita cerita yang solat biasa ni. Yang solat biasa ni, pasal apa tak sujud sekali je? Sujud, duduk antara sujud, bangunlah terus sujud lagi. Kerana nak menunjukkan dia adalah perbuatan yang paling dicintai oleh Allah dan yang paling afdal daripada sekaliannya. Tetapi walaupun dia paling afdal, bukan bererti boleh meninggalkan yang lain, kerana kesemuanya adalah fardu. Cuma dari segi yang mana lebih Allah sukai. Baik, baginda Nabi SAW bacakan zikir Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah, yang bermaksud Maha Suci Tuhan, Zil Jabarut, yang memiliki kekuasaan dan keperkasaan, wal malakut, yang memiliki segala kerajaan, wal kibriya, yang memiliki segala kebesaran, wal azamah, dan yang memiliki segala keagungan. Ini salah satu zikir yang sangat baik untuk kita bacakan. Sebahagian sahabat, mereka bacakan zikir ini apabila mereka hendak menundukkan binatang-binatang yang liar. Kadang-kadang mereka beli binatang, tapi binatang itu seperti untanya liar, kudanya liar, keldainya liar. Lalu mereka hendak menjinakkannya. Antara yang mereka bacakan adalah zikir ini. Sebahagian mereka menjadikan zikir ini, sebab di dalam zikir itu kita menyebutkan 4 perkara yang merupakan gambaran the Almighty of God. Maknanya kebesaran Allah yang paling luar biasa. Pertama, ada 4 sifat. Jabarut. Jabarut ni yang paling perkasa. Tak ada yang lebih perkasa daripadanya. Malakut, raja kepada raja. Tak ada kerajaan melebihi kerajaannya. Kibriya, yang sangat besar kebesarannya, kemegahannya. Tiada kemegahan yang boleh menandingi kemegahannya. Wal azamah, keagungan yang tiada dapat menandingi keagungannya. Jadi sebab itu sebahagian mereka bila baca zikir ini, bila didengarkan tentang 4 kebesaran Allah, semua makhluk akan tunduk, takut, merendahkan diri kepada Allah, kerana mendengar 4 sifat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir ini juga boleh kita bacakan ketika kita rukuk. Kerana dalam riwayat yang lain, dalam rukuk pun Nabi SAW baca zikir ini, ketika sujud pun baginda Nabi SAW membacakan zikir ini. Zikir yang sama tapi boleh dibawa dalam rukuk dan boleh dibawa di dalam sujud. Tak semesti dalam rukuk dan sujud. Kalau kita nak amal zikir ni dalam zikir-zikir harian kita, tak ada masalah. Ya, ia juga adalah dibenarkan. Baik.
Dan kami meriwayatkan pada kitab-kitab sunan bahawasanya Nabi SAW bersabda, bila seseorang kamu bersujud, hendaklah ia membacakan Subhana Rabbiyal A'la sebanyak 3 kali sekurang-kurangnya. Dan kami meriwayatkan pada Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia pula berkata, aku tersedar pada suatu malam, lalu aku mencari Nabi SAW sehingga aku mendapati baginda sedang rukuk dan sujud. Ketika itu aku dapat mendengarkan baginda SAW membacakan Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta, yang bermaksud maha suci engkau dengan segala kepujian bagimu dan tiada Tuhan melainkan dikau. Ini ada macam-macam lah zikir yang boleh dibacakan. Tapi di sini disebutkan Nabi SAW membaca sebanyak 3 kali. Sebenarnya apakah 3 kali je kita boleh baca zikir ni? Tak. Tapi kenapa Nabi buat 3 kali? Pertama, ulama kata kerana kadar zikir diulang 3 kali itu untuk mencapai kepada maksud tamakninah. Mencapai kepada maksud tamakninah. Tamakninah ni kita dapat rasa terhentinya seluruh tubuh kita daripada sebarang pergerakan dan kita telah cukup mencapai kepada ketenangan ketika menyempurnakan perbuatan rukun itu. Sebab kalau kita baca sekali Subhana Rabbiyal terus kita bangun, maka dikhawatiri ia tidak mencukupkan padanya tamakninah. Namun dalam mazhab Syafi'i mereka mengatakan jika seseorang membaca zikir itu dengan kadar sekali sahaja pun sudah tercapai maksud tamakninah. Cuma yang akmal, kita kena beza. Tamakninah ni ada 2. Satu dinamakan tamakninah yang ajza', satu lagi tamakninah yang akmal. Tamakninah yang ajza' ni apa dia? Yang sekadar diterima. Kita sujud atau rukuk, baca sekali je zikir, maknanya dah diterima tamakninah itu. Tapi kalau kita nak tamakninah yang lebih baik, akmal, lebih sempurna, maka kita baca ulangi zikir tadi sebanyak 3 kali. Maka kita telah mencapai tamakninah yang paling sempurna. Bonus kita panggil ya. Kalau kita buat sekali saja, itu sudah tercapai tamakninah itu. Tapi sekadar cukup makanlah, bahasa mudah dia. Kalau ambil exam tu pass, bukannya excellent. Itu yang membezakan. Kita kalau boleh dalam sembahyang ni janganlah semua pass je, kenalah bagi excellent. Ini sekadar lulus saja tak boleh lah, kena bagi cemerlang ya, mencapai kepada cemerlang. Tetapi kenapa Nabi baca 3 kali? Pernah tak baginda baca lebih daripada itu? Pernah. Cuma baginda membaca menghadkan kadar 3 kali itu, ulama mengatakan kerana bukan sekadar nak menggambarkan tamakninah tadi saja, tapi ingin meringankan kepada para jemaah yang mengikuti salat bersama Nabi SAW. Maknanya bagi seorang imam, baik dia baca 3 kali. Kalau dia baca sekali, nanti makmum terkejar-kejar. Makmum akan terkejar-kejar. Tapi ada imam baca sekali pun makmum sempat. Zaman sekarang ni makmum sempat walaupun imam baca sekali. Sebab kita tak ikut disiplin solat. Imam turun sujud, sebelum masa imam dalam progres nak turun sujud, kita pun bergerak bersama. Padahal kita kena pastikan imam betul-betul telah sujud, baru kita boleh turun sujud. Masa imam baca zikir yang pertama, kita baru hendak turun sujud. Bila kita dah sujud, imam mungkin sudah masuk zikir yang kedua, kita baru zikir yang pertama. Sebab itu disunatkan bagi imam, setelah dia mencukupkan 3 kali, dia memberi ruang seketika kepada makmum.
Sama ada dia diam, tapi Imam Nawawi kata daripada dia diam, baik dia baca. Cuma kalau dia nak ambil, dia ambillah angka bilangan yang ganjil 5. Sementara nak tunggu makmum, nak cukupkan 3, dia buatlah 5. Dia buatlah 5. Tapi makmum jangan buat lebih daripada imam, sebab nanti takut tertinggal rukun. Dia kalau tertinggal 2 rukun yang panjang, maka terbatallah ia daripada jemaah itu. Kalau dia tertinggal 2 rukun, termasuk 1 rukun ataupun 3 rukun yang ringan pun boleh terkeluarnya atau terbatalnya ia daripada jemaah tersebut. Baik, ada pun riwayat di sini, sebab tu ada sahabat baca 11 kali. Maknanya kalau Nabi SAW semayang bersendirian, Nabi baca banyak kali. Ada sahabat baca 70 kali, ada yang baca 33 kali. Itu kalau kita semayang seorang lah. Kalau semayang berjemaah, Nabi suruh kita meringankan. Kerana kita tak tahu, Nabi kata di belakang kamu ada orang yang sakit, di belakang kamu ada orang yang kanak-kanak semayangan kita. Kanak-kanak mana boleh lama-lama, kan dia main pula. Imam tak bangun, dia bangun dulu. Sedangkan kita nak didik dia jangan mendahului imam. Di belakang kamu juga adanya orang yang memiliki urusan. Ada orang yang ada urusan, dia nak kena selesaikan urusan dia dengan segera. So Nabi suruh hormat. Sebab tu nak bagi tahu pada kita, dalam solat ni pun Nabi SAW ajar kita sebagai imam tak boleh selfish. Sebab kita ni, walaupun kita jadi imam di hadapan, kita tak boleh selfish. Nabi suruh kita ambil kira juga kemampuan dan meraihkan keseluruhan jamaah. Ini hebatnya ajaran Islam. Toleransi yang diberikan di dalam salat pun ada. Sehingga bila Nabi tengah baca, Nabi dengar budak menangis, Nabi terus meringkaskan salat baginda. Kerana Nabi tak nak ibunya nanti tidak khusyuk di dalam salatnya. Baik. Dalam riwayat yang lain, baginda membacakan subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Ini zikir yang paling pendek lah. Kerana Sayyidatina Aisyah cerita, satu malam beliau terjaga, beliau cari Nabi. Bilik Nabi itu bukanlah bersama mana pun. Bila Sayyidatina Aisyah jaga je, memang Sayyidatina Aisyah banyak riwayat cerita, setiap kali Sayyidatina Aisyah terjaga malam, dia mesti cari Rasulullah SAW. Dia akan cari. Tengok Nabi akan solat malam. Agak-agak isteri kita kau terjaga malam cari kita. Kalau suami yang jenis keluar malam, dia carilah. Mana suami aku ni? Kalau bangun solat tahajud tak apa. Takut keluar malam buat benda lain. Maknanya minta maaf, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, kenapa setiap kali terjaga dia akan selalu mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kerana kecemburuannya. Kata Imam Ibn Hajar, Sayyidatina Aisyah ni kuat cemburu. Kerana dia takut Rasulullah keluar di malam hari pergi ke rumah isteri yang lain. Kan banyak suami itu, bagi isi tidur dia pun berlakon tidur, tengok tiup pun tak jaga, tepuk pun tak jaga, dia keluar. Elok nak buka pintu, jaga kawan tu. Contoh Sebab tu Sayyidatina Aisyah akan cek. Pernah satu riwayat sebut Sayyidatina Aisyah jaga, tengok Nabi tak ada. Biasa tengok tengah semayang, tak ada. Aisyah cerita, aku keluar daripada rumah, aku cari. Dia keluar rumah, dia cari, maka dia mendapati Rasulullah SAW ada di perkuburan Baqi'. Rupanya Nabi pergi Baqi'. Dan kata Aisyah, ya Rasulullah, tak pernah kau datang di Baqi' pada waktu ini. Kata Rasulullah SAW, kerana aku datang pada ketika ini disebabkan kerana aku mengingatkan kepada sahabat-sahabat dan ahli keluargaku. Ini dalam riwayat yang menyebutkan tentang hal ini. Baik, wallahu taala alam bisawab. Kita berhenti sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.